Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton rakaman khas yang dibawakan oleh pihak UniKL. Terima kasih kepada pihak UniKL Mimet kerana memberikan ruang dan peluang yang untuk kami berada di sini. Okey. Sebelum tu saya ingin kongsikan kepada para penonton di luar sana supaya anda boleh follow dan juga mengikuti saluran media sosial seperti Facebook, Instagram dan TikTok. Okey. Yang kepada para menonton yang baru sahaja masuk, boleh share link kepada kawan-kawan yang lain untuk menambahkan view kami lah. Okey. Tanpa melengahkan masa, dan hari ini saya duduk dan ingin bersembang bersama panel kita pada hari ini, iaitu saudara Hafifi, betul? Ya, betul. Okey, sila perkenalkan diri anda. Terima kasih kepada saudara Ainin. Sedikit pengenalan untuk saya dan penonton kita di luar sana. Nama saya Muhammad Hafif bin Hassan, merupakan pelajar tahun akhir Bachelor of Marine Engineering Technology di UniKL Mimet. Okey. Setahu saya awak dah 7 tahun betul kat sini? Betul kan? Tak ada 7 tahun. Dia macam saya diploma di sini. Diploma tahun 2015 di sini. Praktikal juga di kawasan Manjung juga. Alamak, di sini juga. Sini juga. Memang tak nak berpisah. Betul. And then dapat peluang untuk sambung degree pun dekat sini juga. Jadi tu orang cakap kalau jodoh tu tak ke mana kan, saya memang kena stay kat Manjung ni kan. Okay. So kita ada peluang kita stay kat Manjung. Betul. Macam saya pun baru diploma di sini, SEM 1. InsyaAllah mungkin akan ikut jejak Afifi 7 tahun di sini mungkin. Kita ada master sekarang Kita ada program master lah. Mungkin 10 tahun lah. 10 tahun boleh apply untuk jadi bermaster team, jadi rakyat Perak. InsyaAllah boleh. InsyaAllah. Okey. Hari ini kami akan membincangkan topik yang bertajuk mahasiswa holistik. Betul? Ya, betul. Mahasiswa holistik. Okey, saya nak tanya, mahasiswa holistik ni apa benda? Okey, terima kasih saudara Ainin. Sebelum itu saya nak katakan terima kasih jugalah kepada pihak penganjur kita, Sembang Konti UniKL Mimet, kerana menjemput saya dan juga Ainin untuk bersama-sama berkongsikan mengenai topik yang kita bincangkan, iaitu mahasiswa holistik. Okey, berdasarkan soalan yang diberikan oleh saudara Ainin sebentar tadi, mahasiswa holistik ni kita cuba fikirkan, untuk kita lihat kerangka mahasiswa holistik, kita kena fikirkan dahulu apakah yang dimaksudkan dengan mahasiswa dan apakah yang dimaksudkan dengan holistik. Sebab kalau kita terus masuk ke dalam maksud mahasiswa holistik tanpa kita faham dua maksud ayat ni, dia akan jadi kecelaruan sikit lah. Okey, so kita pergi kepada yang pertama, iaitu maksud mahasiswa tu sendiri. Okey, maksud mahasiswa kalau segi formalnya kita ambil daripada Dewan Budaya dan Pustaka edisi keempat. Edisi keempat mengatakan bahawa mahasiswa ni ialah penuntut di IPT. Bermaksud macam kita bila je kita berdaftar masuk saja dalam Institut Pengajian Tinggi, tak kira sama ada IPTA ataupun IPTS, kita digelar mahasiswa. Maksud siapa saja yang menyambung pelajaran, tak kisah diploma, degree, master atau PhD, dia digelar sebagai mahasiswa. Tidak kisah college, universiti, college, universiti pun tak kisah. Itu semua ialah mahasiswa lah. Okey, tapi bagi saya, mahasiswa bukan sekadar kita nak describe sebagai pelajar. Tak. Sebab kalau pelajar, budak sekolah pun pelajar. Betul. Budak tadika pun pelajar. Betul. Sebab bagi saya, mahasiswa itu adalah satu entiti yang sangat-sangat besar. Yang sebenarnya bagi saya, tak semua mahasiswa itu faham apakah dengan maksud mahasiswa. Betul. Di sini saya bagi tahulah apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan perkataan mahasiswa tu. Okey, perkataan mahasiswa tu kalau tengok, dia gabungan antara dua perkataan, iaitu maha dan siswa. So kalau maha ni, apa maksud maha kalau ini saya? Maha. Yang terbesar mungkin? Yang terbesar kan? Yang terbesar, yang berkuasa. Kan? Dan siswa pula, kita boleh describe ataupun kita boleh tafsirkan sebagai sekelompok pelajar penuntut di IPT. Jadi bila kita gabungkan, bermaksud dia ialah satu entiti ataupun melahirkan satu kelompok golongan terpelajar yang ada kuasa mobilisasi untuk melakukan perubahan. Bermaksud kalau sekadar pelajar pergi sekolah, pergi kelas, macam budak biasa. Tapi bila cakap mahasiswa ni, bermaksud kita ada satu peranan yang lagi tinggi daripada menjadi sekadar pelajar. Itu saya cakap, mahasiswa ialah golongan terpelajar yang ada kuasa mobilisasi, ada kuasa untuk melakukan perubahan. Tak kisahlah perubahan dari segi apa pun, tapi kita ada kuasa sebab kita ialah golongan terpelajar yang mampu buat perubahan. Okey, itu dari segi maksud mahasiswa tu. Dan ciri-ciri yang ada dari mahasiswa, ciri-ciri untuk mahasiswa ialah dia ialah seorang yang bebas, ketidakbergantungan dan juga keilmuan ataupun intelektual. Bermaksud bila cakap pasal mahasiswa,
ciri-ciri ini perlu ada dalam diri mahasiswa. Kalau tak ada, dia tak boleh kita gelar mahasiswa lagi lah. Okey. Itu mahasiswa. So kita pergi juga kepada, selain pada tu, ada juga daripada artikel yang dikeluarkan oleh Dewan Budaya dan Pustaka yang bertajuk Mahasiswa dan Fungsi Intelektual. Mereka mengatakan bahawa mahasiswa ni adalah satu kelompok intelektual yang dilihat dekat dengan masyarakat, iaitu mahasiswa. Maksud kita ni, Aini, saya dan mahasiswa di luar sana, kita ialah golongan yang berintelektual yang paling dekat dengan masyarakat. Kita ada profesor, kita ada doktor, tapi diorang ada urusan dia, orang dah bekerja. Mungkin diorang agak jauh daripada masyarakat. Tapi kita ialah orang yang berada dalam sistem masyarakat dan golongan yang paling terpelajar, maksud golongan yang paling intelektual bersama-sama dengan masyarakat. Okey, itu ialah mahasiswa. Kalau masuk holistik pula, bermaksud menyeluruh. Keseluruhan. Okey, masuk holistik menyeluruh. Jadi gabungan antara mahasiswa dan holistik, mahasiswa holistik ialah bermaksud mahasiswa yang menyeluruh. Mahasiswa yang kalau bahasa Inggerisnya all-rounders lah. Dia seluruh, semua benda dia boleh buat. Dia ada skill-skill yang dia boleh buat. So dia keseluruhan. Okey, maksud dia mahasiswa yang ada soft skill, ada kelebihan, ada kemampuan yang menyeluruh. Yang maksudnya mempunyai lebih kelebihan lah. Yes, lebih kelebihan. Pelbagai kelebihan. Maksud nak suruh buat apa, dia boleh buat. Tanpa bagi alasan. Kalau dia tak boleh buat pun, dia ada sifat willing to learn. So dia akan buat benda tu. Okey. Saya ambil petik kata-kata daripada Datuk Seri Idris Yusof. Dia merupakan bekas Menteri Pendidikan kedua pada tahun 2015. Dia mengatakan bahawa antara ciri-ciri graduan holistik ialah pertama, dia ialah graduan yang berilmu pengetahuan. Yang kedua, mampu berfikir dan berkomunikasi. Yang ketiga, mempunyai ciri kepimpinan serta tanggungjawab kepada sosial. Bermaksud kat sini, ini adalah ciri-ciri yang kita perlukan. Tadi cakap mahasiswa yang menyeluruh, jadi mahasiswa yang menyeluruh, mahasiswa yang holistik ni, ciri-ciri ni ialah benda-benda ni. Kalau tak ada benda-benda ni, maksud dia bukan mahasiswa dia belum lah. lagi mahasiswa yang holistik. Itu sedikit sebanyaklah maksud mahasiswa holistik. Faham, okey. Soalan yang kedua saya nak ajukan kepada Hafifi ialah, apa cara pihak kerajaan sendiri boleh lakukan untuk melahirkan mahasiswa yang macam tadilah, yang holistik, yang pelbagai? Okey. Sebenarnya telah banyak sebenarnya kan apa yang pihak kerajaan telah lakukan. Tak kisah sama ada kerajaan tu dah bertukar atau mana, tapi sangat-sangat banyaklah apa yang pihak kerajaan dah buat. Sebagai contohnya lah, sebelum ni kerajaan ada memperkenalkan satu sistem yang diberi nama sebagai ICGPA. ICGPA bermaksud pentaksiran penilaian mahasiswa ataupun graduan secara menyeluruh, bukan sekadar aspek akademik, tapi juga termasuk dalam aspek kurikulum dia, aspek kemahiran dia, aspek ilmu, skill dan sebagainya. So benda-benda ni akan diperoleh lah. So ICGPA ni dia menilai pelajar itu secara menyeluruh. Tak sekadar SGPA. Kalau kita, aku budak 400, aku masuk U nak jadi budak 400. So takkanlah kita masuk U sekadar nak dapat 400. So bagaimana dengan skill-skill macam kepimpinan, komunikasi dan sebagainya. Tetapi permasalahan yang berlaku kat sini ialah lagi segi pelaksanaan dia dan penguatkuasaan dia. Okey, dari segi idealistik dia, idea dia memang terbaik. Memang kita akan fikirkan mampu melahirkan mahasiswa yang seimbang lah. Tetapi adakah dari segi pelaksanaan dia tu berhasil? Sebab ICGPA ni dah dimulakan pada tahun 2015. Yes. Dan dia ditubuhkan berdasarkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia pada tahun 2015 yang berobjektif dia untuk melahirkan mahasiswa yang holistik dan seimbang lah. Okey, tapi masalah di sini macam cakap tadi lah, pelaksanaan dia. Adakah pelaksanaan dia itu sememangnya melahirkan mahasiswa yang holistik? Dan adakah mahasiswa kita aware pasal sistem tersebut? Okey, jadi antara perkara yang kita boleh lakukan lah, untuk ini, yang bagi saya, pendapat peribadi saya, ialah kita boleh melaksanakan revolusi sistem pendidikan kita. Sebab kat sini saya tengok, kalau kita sekadar buat ICGPA ni ataupun kita sekadar buat pentaksiran untuk melahirkan graduan atau mahasiswa yang holistik, maksud pelajar tu masuk universiti baru jadi holistik. So maksudnya lambat proses nak jadi holistik. Dia punya flow tu lambat lah. So dia masuk jadi pelajar barulah dia nak kena push, nak kena kau kena buat ni, belajar benda ni, masuk kemahiran ni untuk jadi graduan yang holistik. So maksud dia akan pressure kat situ. Tetapi kalau kita mulakan sistem melahirkan pelajar yang holistik ataupun individu yang holistik ni semenjak dari pelajar, daripada early education, tadika lagi. So kita dah memudahkan kita untuk melahirkan individu yang holistik. Maksudnya melentur dari rubungnya, betul? Melentur biarlah dari rubungnya. Okey, maksud revolusi sistem pendidikan ni boleh sekali katakan sebab masalah pendidikan, sistem pendidikan dekat Malaysia ni bagi saya, ia terlalu exam oriented. Faham tak? Ini perasan tak? Dia terlalu exam oriented. Maksud terlalu berdasarkan peperiksaan. Kan? Kita daripada sekolah rendah
bukannya Sekolah ibu menengah. sekolah menengah, SPM, PMR, sekolah STPM pun sama. sekolah rendah daripada tadika pun Betul. dapat nombor berapa Ha, kan. terlalu sangat kan. Mak bapak tak tanya kan. Belajar apa hari ni? Apa ni dah buat Tahu, skill apa, tahu betul. pasal apa, adab ke macam mana nak berurusan dengan ni, tak ada. Mak bapak bila ni je terus tanya. Okey. Dapat nombor apa? Berapa exam betul lah. Kenapa anak nombor orang sebelah dapat nombor 1, tak boleh dapat nombor 1? Kita pun macam alah, cik nak dapat nombor 1 kan. So tak ada kebebasan kat situ. Okey. Jadi sistem pendidikan kita terlalu exam oriented dan terlalu fokuskan kepada akademik. Akademik. Okey, sebab itulah ia gagal untuk melahirkan mahasiswa yang holistik ataupun graduan yang holistik. Sebab tu. Jadi buktinya saya berikan menurut kata-kata profesor dalam bidang pendidikan, Okey. Datuk Dr. Nur Aini Idris. Oh, saya kenal. Ya, Dr. Nur Aini Idris. Dia mengatakan bahawa falsafah pendidikan negara kita mengatakan bahawa kita mahu melahirkan mahasiswa ataupun individu melahirkan individu, bukan misal melahirkan individu yang seimbang dari aspek Jerry. Jerry ni apa? Jerry. Apa tu saya Jerry? tak tahu tu. Okey, Jerry ni kita nak lahirkan individu yang seimbang dari aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek. Jerry. Okey, Jerry. Yes, so itu falsafah pendidikan negara, tak pernah berubah. Okey, jadi masuk falsafah pendidikan negara ni daripada sistem pendidikan tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, universiti, semua menuju kepada untuk mencapai falsafah pendidikan negara tersebut. Tetapi sayangnya sekarang kita terlalu fokuskan kepada akademik sehingga kan tiada keseronokan ketika belajar. Betul. Maksudnya lack of fun learning lah, sebab kita terlalu push untuk akademik. Betul. Terlalu push kepada akademik, terlalu exam oriented, maka kegembiraan ataupun keseronokan ketika belajar tu dah tak ada. Okey. Faham. Betul. Kan? Kalau ada keseronokan waktu belajar, mungkin student akan boleh pergi jauh. Maksudnya learning for fun lah. Faham tak? Kita learning for fun. Jadi bila kita learning for fun, kita akan pertama tak stres dan kita akan keep learning. Aku nak belajar lagi, aku nak belajar lagi. Seronok nak belajar. Seronok, nak explore lagi. Contohnya saya bagi contoh dekat Jepun dan Finland. Di Jepun dan Finland, macam di Jepun, dia orang belajar. Dia orang belajar pasal sains, math, language dan sebagainya. Tapi dalam pada masa yang sama, sistem pendidikan dia orang mengajar untuk dia orang buat kerja bersama-sama. Maksudnya dia orang akan cuci kelas sama-sama kan. Dia orang akan pergi makan sama-sama, sediakan makanan sama-sama. Jadi perkara ini akan membentuk karakter pelajar tu untuk menjadi seorang yang ada team building. Betul. So bila dia masuk ke sekolah rendah, sekolah menengah ataupun bekerja nanti, dia dah ada dah, sebab dia dah dididik dari awal lagi. Dari awal. Dari kecil lagi. Dan kalau di Finland pula, di Finland ni dunia sendiri mengiktiraf Finland adalah sistem pendidikan yang terbaik. Jadi cuba kita tengok apa sebenarnya sistem pendidikan dekat Finland ni. Di Finland, cikgu untuk mengajar tu, dia ambil masa 5 tahun sebelum dia dapat graduate dan jadi seorang cikgu. 5 tahun 5 tahun sangat baru lama. boleh jadi cikgu. Sebab dia kata cikgu yang nak kena mengajar nanti, pertama dia harus pakar dalam subjek tersebut, dan yang kedua dia harus ada pedagogi. Maksud dia kena faham lah pedagogi. Maksud dia kena kefahaman tu kena ada. Kalau dia contoh dia walaupun dia cikgu PJ sekalipun, dia kena faham PJ ni ialah apa. Apa kebaikan dia. Dan cikgu di Finland juga kena ada satu skill lagi, skill untuk membina ataupun mencipta teknik belajar yang berkesan mengikut generasi. Sebab kita ada generasi Z, kita ada generasi alpha, beta dan sebagainya. Dan kita tak boleh lah sama ratakan. Maksudnya kita tak boleh lah okey, kalau generasi dulu belajar macam ni, generasi sekarang pun kita kena ajar macam ni juga. Tak boleh. Tak berkembang nanti kan. Sebab macam generasi sekarang dia lebih kepada teknologi. So kita kenalah ajar dia orang menggunakan teknologi. Approach sekarang of learning tu menggunakan teknologi. Abad 21 kan. Yes, abad 21. Kita kena lebih upgrade. Yes, kalau dulu generasi sebelum ni macam mak ayah kita, dia orang boleh fokus 2 jam belajar, boleh fokus. Betul. Okay, kita 2 jam 5 minit pun dah tak boleh. Nanti tengok TikTok lagi. Dengan TikTok lagi. Main game lagi. Distraction tu terlalu banyak. Betul. Kan? Jadi approachable tu kena berbeza lah mengikut generasi. Jadi apa yang kita perlu boleh buat lah untuk revolusi pendidikan di Malaysia, antaranya ialah kita perlu menggunakan teknologi. Okey, contohnya kita ada banyak teknologi sekarang. Kita ada immersive technology. Immersive technology? Immersive technology ni maksud teknologi yang berkaitan dengan augmented reality, virtual reality dan juga mixed reality. Di mana perkara-perkara ini kalau kita lihat di luar negara, dia orang dah aplikasikan AR ni bukan sahaja di universiti ataupun di industri. Malahan dalam contoh saya berikan saya satu kajian, dia gunakan AR ni untuk sistem pembelajaran bagi subjek medik.
Subjek medik. Subjek medik. Boleh nampak. Tak perlu lagi pergi ke hospital. Pakai je VR tu guna phone, boleh nampak bagaimana pembedahan tu dilakukan. Boleh nampak 3D objek benda tu. Hebat Yes. Dan di Taiwan juga ada pelajar ada orang sekolah ni jauh daripada pantai ataupun jauh daripada laut. Tapi dia ada subjek marine biology. Marine biology. Jadi macam cikgu ni fikir macam takkan nak bawa student pergi pantai jauh dan sebagainya kan. Jadi cikgu ni ambil pendekatan inisiatif beri membina satu sistem iaitu augmented reality di dalam kelas. So pelajar-pelajar pakai tab boleh nampak penyu bentuk macam mana, pantai bentuk macam mana. Belajar dalam kelas je. Betul-betul. Saya harap di Malaysia adalah benda tu. Yes, of course lah. Itu kita perlu ada revolusi pendidikan. And then kita kena jadikan proses PNP lebih seronok lah. PNP lebih seronok. Kan? Jangan terlalu paksa. Tak adalah. Jangan tak bagi assignment lah nanti saya kena pula. Assignment kena bagi sebab kita nak test. Tapi sistem cara belajar. Cara pembelajaran tu. Yes, kena perlu seronok. ada kelainan. Yes, kena ada kelainan. Mungkin boleh bawa pergi kafe, belajar. Mungkin daripada duduk dalam kelas mungkin bawa sesuatu yang berbeza. Kan? Supaya mungkin sebab ada pelajar yang dia kena seorang yang visual, dia kena tengok. Ada seorang yang fizikal, dia kena buat benda tu baru dia faham. So pensyarah ataupun pengajar, cikgu perlu kena faham benda ni. Barulah apabila benda dia berlaku, barulah kita mampu melahirkan pelajar-pelajar ataupun graduan yang seimbang, yang holistik. Seimbang sebab dia seronok belajar. So lifelong learning tu akan berlaku. So bila-bila saja dia akan keinginan untuk belajar. Dan yang seterusnya adalah reform daripada akar umbi lah. Akar umbi maksud revolusi ni harus berlaku daripada bawah, peringkat daripada sekolah. Daripada peringkat sekolah, bukan sekolah maksudnya prasekolah, tadika dah mula dah reformasi ni untuk kita aplikasikan sistem pembelajaran yang lebih seronok lah. So itu pendapat saya, itulah bagaimana kita boleh melahirkan ataupun generasi yang lebih holistik. Faham, okey. Sebelum saya ajukan soalan yang seterusnya, kita ada soalan daripada FB ya. Daripada Sarah. Okey, level kemampuan pelajar untuk mempraktik self-regulation atau belajar dengan sendiri without being spoon-fed. Okey. Maksudnya Hafifi, bagaimana? Okey, maksud dia kata level kemampuan pelajar untuk kita praktikkan self-regulation, macam kita belajar sendirilah tanpa kita spoon-feed. Okey, sebenarnya macam saya cakap tadi, antara ciri-ciri mahasiswa holistik ialah pertama ialah ketidakbergantungan. Kan ada ketidakbergantungan. Okey, bila kita cakap pasal ketidakbergantungan kat sini, bermaksud mahasiswa holistik ni dia tidak akan bergantung kepada lecturer semata-mata. Bermaksud sebelum kelas bermula, dia dah mula untuk belajar sendiri. Dia baca jurnal, dia baca buku-buku supaya bila dia masuk ke dalam kelas dia boleh tanya lecturer tu tanpa lecturer tu perlu suap. Sebab memang betul kalau kita lihat sekarang budaya mahasiswa sekarang bila masuk kelas dia just terima saja apa yang lecturer ajar. Maka tidak berlaku perbahasan dan perbincangan di antara pensyarah dan juga pelajar. So bila pensyarah tanya, faham ke? Okey sir, on. Tak ada masalah. Bila keluar tak ada apa kan. Tak tahu apa. So nasihat kepada saya jugalah kan. So maksud lepas ni untuk jadi mahasiswa holistik kita perlu belajar terlebih awal. Supaya bila kita masuk kita kena ada argue. Okey, bila kita ada argue maksud kita punya pemikiran ni akan berkembang lah. Okey, berdasarkan soalan tadi, kemampuan pelajar untuk mempraktikkan self regulation atau belajar dengan sendiri without being spoon ni, kita ada kemampuan sebenarnya. Cuma kita kena tahu cara dia macam mana. Sebab cara orang setiap pelajar ni dia ada cara belajar yang berbeza. Betul. Okey, jadi untuk menjadi seorang pelajar yang tidak self spoon, kita kena mula dari awal. Dari awal. Contoh kelas esok start belajar hari ini. Yes, kelas esok start belajar hari ini. Okey, maksudnya esok tu kita boleh tanyalah, tadi aku dah baca bab ni kan. So persoalan-persoalan yang kita dah belajar sebenarnya kita boleh tanya kepada lecturer. So itulah bagi pendapat saya bagaimanalah kita nak mengelakkan daripada spoon feeding student ni lah. Spoon feeding student. Okey. Berbalik kepada ICGPA tadi Okey, ICGPA. Pasal ICGPA tu. Pada tahun lalu terdapat 5 buah universiti yang telah mencapai ICGPA, bukan? Okey. Yang telah ditetapkan oleh kerajaan dan akan menjadi perintis bagi pendekatan baharu purata nilai grade keseluruhan berintegrasi. Persoalan saya adalah adakah ICGPA ni memainkan peranan yang sangat penting dalam melahirkan mahasiswa yang holistik? Jawapan saya ialah ya, betul. ICGPA ni dia macam satu sistem yang kita perlu wajibkan buat untuk kita lahirkan graduan yang holistik ni lah. Okey, sebelum kita pergi kepada lebih lanjut jawapan saya nanti, kita lihat dulu background ICGPA ni. Latar belakang ICGPA ni sebenarnya apa?
Okey, SGPA ni dia merupakan satu inisiatif daripada di bawah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015 sehingga 2025 di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi. Jadi waktu tu mereka buat satu ICGPA ni ialah satu mekanisme pentaksiran dan pelaporan. Yang akan tunjukkan pencapaian dan pembangunan pelajar yang ambil kira bukan sekadar akademik semata-mata, tapi dia akan mengambil kira peningkatan adab, mengambil kira keilmuan dan keupayaan dia. Adab, keilmuan dan keupayaan. Adab, keilmuan dan keupayaan. Sebab kita tak naklah lahirkan mahasiswa yang full flat. Tapi kurang hajar dengan lecturer. Betul tu, tak ada adab. Tak ada adab. Full flat tapi dengan kawan-kawan tak pandai jaga hati. Tak pandai jaga hati masyarakat setempat, tak hormat orang tua. Tak nak macam tu. Betul. Jadi kita nak lahirkan mahasiswa yang holistik. So dengan adanya SGPA ni, dia menilai pelajar berdasarkan 3 ciri-ciri. Okey, bukan itu saja, malahan pelajar-pelajar ni juga yang mengikut ICGPA ni, dia akan ditafsirkan berdasarkan 6 aspirasi pelajar dan 8 domain hasil pembelajaran kerangka kelayakan Malaysia, maksudnya MQA lah, apa yang MQA nak. So dia akan ditafsirkan sekali. Antaranya ialah 6 aspirasi pelajar tu dia termasuklah etika, kepimpinan, bahasa, identiti nasional, skill berfikir, kemahiran dan pengetahuan dia. Dan 8 domain hasil pembelajaran ni pula ialah pertama, dia juga akan nilai berdasarkan skill asas, skill teknikal, kemahiran psikomotor, kemahiran analytical, kemahiran teknikal dan kemahiran pengurusan dan juga interpersonal. Bermaksud SGPA ini akan menilai pelajar tu dari segi keseluruhan. Akademik tu mungkin nombor 1, tapi di bawah akademik tu akan ada dia punya cabang-cabang dia yang akan dinilai supaya dan bila diorang keluar, diorang akan dapat macam satu spider web lah sebenarnya. So spider web ni akan tunjukkan pelajar ni cenderung ke mana. Adakah dia seorang yang ada kemahiran yang baik, so adakah dia akan jadi seorang yang dia akan jadi seorang peniaga, adakah jadi seorang pengurus ataupun dia hebat dalam teknikal. So bila dapat benda tu, dia memudahkan bakal majikan graduan nanti untuk tengok, student ni ada skill yang aku perlukan. So dia boleh terus hire. So bila kita jadi graduan yang holistik, dia akan meningkatkan kebolehpasaran mahasiswa itu sendiri. Itu dari segi IPTA. Okey, maksud KPT melaksanakan itu. Kalau IPTS pula, UniKS ni lah, Universiti Kuala Lumpur sendiri, kita ada graduate high order critical skill. Panjang nama dia? Panjang. Tapi pendek kan panggil GHOX. GHOX saja. Okey, di mana dalam GHOX ni dia macam satu sistem co-curriculum pelajar. Di mana apa saja aktiviti pelajar dia akan di-reward lah, ada mata dia. Ada mata kalau dia lah. Peringkat kampus banyak ni, peringkat international banyak ni, peringkat kebangsaan banyak ni. So pelajar-pelajar boleh akses GHOX tu untuk lihat. Okey, aku punya ni dah banyak mana, aku punya ni dah mana-mana. So dia akan record, recognize dan reward pelajar tu dalam GHOX. Dan bila dah habis, bila pelajar tu graduate nanti, kita akan dapat transkrip ataupun e-resume yang menunjukkan kecenderungan kita. Kita punya sepanjang kita perlibatan kita dalam di universiti, GHOX dalam GHOX dia akan tunjukkan kita punya personality macam mana, kita punya skill macam mana, kita ke arah mana dan sebagainya. Malahan dan benda-benda ni dia akan ditafsirkan berdasarkan 4 komponen lah. Yang berdasarkan pertama ialah skill development, yang kedua ialah excellent program, yang ketiga unique LDNA dan juga management skill. So dalam GHOX tu akan nilai berdasarkan komponen-komponen ni lah. Dan dia auto generate ke macam mana? Dia auto generate. Maksudnya bila kita daftar, contoh kita join activity club dan sebagainya, activity club di bawah UniKL, so club tu akan isi untuk kita. So bila kita buka, kita terus nampak benda tu. And then bila kita grad nanti, terus keluar transkrip tu. Bila kita grad, dapat sijil diploma ataupun degree, keluar sekali kita punya transkrip GHOX kita. Bagus lah. So bila kita minta kerja, kita boleh bagi dua benda, dua dalam satu. So majikan kata, dia ni full flat, ni pun aktif. Anda yang kami pilih. Tanya gaji nak apa. Macam tu. Sebab saya masa di sekolah menengah dulu, kita kan tak guna GHOX kita guna buku je. Kena tulis sendiri kan. Kalau buku hilang, habislah markah hilang. Bukan itu saja. Ini malahan dalam GHOX tu sendiri dia ada kebebasan untuk kita isi sendiri. Contohnya kita join program di luar UniKL. Kita wakil, kita masuk organisasi ataupun NGO wakil pertandingan luar selain pada UniKL, yang UniKL anjurkan, kita boleh isi sendiri. Kalau peringkat antarabangsa, so kita akan dapat mata berdasarkan antarabangsa. So itu antara kelebihan GHOX lah. Dan kita boleh tengok setiap tahun, aku dah capai banyak ni, yang ni aku kurang, so aku kena fokus yang ni pula. Hadapan pula. So pelajar boleh nilai sendiri dia punya pembangunan diri dia. So itu bagi saya baiklah. Sebab kalau kita just nak suruh, okey, anda semua kena jadi mahasiswa holistik, tapi tak ada cara. So tak guna juga kan. So bila adanya ICGPA dan GHOX ni, dia bagi saya dia adalah satu inisiatif yang idealistik dan realistik. Betul.
Okey. Soalan yang terakhir untuk diajukan Okey, yang Hafifi. terakhir. Okey, Yang tak terakhir ya. Okey. Tertunggu-tunggu kan? Tunggu-tunggu juga. Banyak Okey. soalan ni dahsyat-dahsyat yang terkejut. Okey. Jika negara kita sendiri ingin melahirkan mahasiswa yang holistik, adakah pelajar tersebut akan dinilai dari segenap sudut merangkumi intelek, rohani dan jasmani atau bagaimana? Okey. Okey. Terima kasih pada soalan Sama-sama. ini. Soalan Ainin ni memang dahsyat. Memang saya tak sempat nak well prepared. Saya ingat soalan yang simple-simple je. Tapi dapat soalan yang dahsyat. Ni mahasiswa yang holistik lah. Dia gunakan intelektual dia dengan sebaiknya lah. Okey, tahniah. Okey, so bila kita berbicara mengenai masalah kita nak melahirkan mahasiswa yang holistik melalui adakah mengambil kira intelektual, emosi dan juga rohani kan. Bagi saya iyalah. Sebab bagi saya sebagai Malaysia negara Islam, kita ialah mahasiswa Islam. Betul. So kita kena mahasiswa holistik ni, kalau bagi pendapat saya describe sebagai mahasiswa yang ada keseimbangan dari segi pembangunan lahiriah dia dan pembangunan rohaniah dia. Okey, lahiriah ni apa? Lahiriah ni macam soft skill lah, soft skill. Dari segi apa dia punya kemahiran intelektual dan sebagainya, lahiriah. Kalau rohaniah dia pula berdasarkan dia punya spiritual lah. Bermaksud adab, moral, rohani, agama dan sebagainya. Di mana saya lihat dengan adanya keseimbangan antara kedua-dua pembangunan ni akan melahirkan mahasiswa yang holistik. Okey. Contohnya dalam ataupun dalam holistik ni dia ada 3 perkara yang kita boleh buat. 3 komponen lah yang kita kena fikirkan untuk jadi mahasiswa holistik. Yang pertama EQ, IQ dan juga SQ. So maksudnya EQ ni apa? EQ ni adalah emotional intelligence. Emotional intelligence. So emotional intelligence ni maksudnya emotional berkaitan dengan emosi lah. Okey, emosi ni bila cakap pasal emosi, kita nak jadi lahirkan mahasiswa yang matang dan profesional. Maksudnya kita tak ada lahirkan mahasiswa yang bila ada isu berbangkit sikit ya, isu dia tak puas hati sikit, dia tukung meroyan dekat social media, dia tentera bawang bla bla bla. Tak nak macam tu. Kita nak jadi mahasiswa yang bila ada isu, dia approach isu tu dan selesaikan isu dengan cara yang matang dan profesional. Okey, mungkin dia approach pihak-pihak yang berkaitan, nyatakan pendapat dengan profesional instead of dia sembang karya dia orang ni buat janji buat challenge. Betul. So tak nak. So emosi tu kena kawal dan kita nak jadikan mahasiswa yang emosi dia stabil kat sini, maksud tak nak stres waktu belajar, tak nak ada gangguan mental ataupun mental health sangat-sangat bahaya. Betul. Lebih berkaitan dengan mahasiswa kan. So kita nak lahirkan mahasiswa yang emosi dia stabil dan mental health juga dalam keadaan yang baik. Mental health ramai di kalangan pelajar, betul tak? Betul. Universiti maupun sekolah menengah pun ada masalah mental health. Okey. Yang kedua ialah IQ. Intelligence. Okey, intelligence ni bermaksud kita nak lahirkan mahasiswa yang berintelektual. Intelektual ni maksud saya ialah mahasiswa yang tak sekadar fikirkan mengenai akademik dia, tapi dia juga fikirkan mengenai isu-isu yang berkaitan dengan negara. Isu-isu berkaitan dengan negara. Okey, maksudnya contohnya sebab kita ialah orang yang paling dekat. Okey, gila lah bagi saya, kita ni golongan yang paling banyaklah pertusan kat Malaysia belia dan anak muda mahasiswa. Dan kalau kita just pergi sekolah ataupun pergi universiti untuk belajar, dapatkan sijil, dapatkan pekerjaan yang baik, maka bagaimana kita nak mengubah negara kita? Bagaimana kita nak mencipta sebuah negara yang lebih baik, yang sesuai, yang lebih harmoni, yang lebih cemerlang, yang lebih ekonomi yang baik dan sebagainya. Jadi IQ ni kita mahasiswa kena mula bersembang perkara-perkara yang berintelektual. Maksud kita fikirkan banyakkan berbincang dengan pelajar-pelajar, dengan kawan-kawan, dengan pensyarah berkenaan isu-isu semasa. Dan kita berikan solusi dari pihak kita. Sebab sekarang kita ada kebebasan untuk melakar negara versi kita. Sebab kita berada dalam golongan anak muda. Kita tidak berkepentingan, tak ada terlibat dengan politik. Kita just duduk universiti belajar. Dan kita pakar dalam benda yang kita belajar, benda intelektual. Jadi dan kita dekat dalam masyarakat dekat dengan kita. Jadi kita ada kekuatan perubahan untuk melakar negara. Dan SQ pula, bayangkan kita dah ada emosi yang baik, intelektual baik, dan kita nak lahirkan mahasiswa yang ada jati diri, ada kerohani yang baik lah. Tak naklah yang okey dah pandai, dah emosi stabil, Allahuakbar, dia ni pula apa ni, mungkin dia liberal alamak. liberal kan, liberal pula kan, ni tak faham tu semua, dan ada masalah masalah sosial. Terlalu banyak penyalahgunaan dadah dan sebagainya. Jadi dengan adanya spiritual yang baik, dia dapat mengengkang daripada mahasiswa-mahasiswa kita melakukan aktiviti-aktiviti yang negatif. Jadi bagi saya dengan adanya
keseimbangan pembangunan lahiriah rohaniah yang merangkumi EQ, IQ dan SQ, maka kita akan lahirkan mahasiswa yang holistik. Yang holistik, betul. Yes, itu saja pendapat daripada saya. Alhamdulillah. Soalan yang terakhir telah pun dijawab. Betul lah, Fifi? Okey. Kita ada pesanan mesra daripada Mimet. Okey. Intake Mei 2021 untuk SPM Pro Max SPM 2020 boleh menggunakan result trial. Boleh mohon sekarang di www.unikl.edu.my. Okey, korang yang pelajar SPM luar sana bolehlah masuk Mimet ni. Ya, Mimet ni lebih kepada bidang perkapalan, betul lah, Yes, Fifi? bidang maritim. Betul. Yes, bidang maritim. Siapa yang berminat untuk berlayar, untuk baiki-baiki kapal tu, bolehlah hadir ke Mimet. Ya, mesti terlibat dalam bidang maritim. Ya. Bidang maritim bidang yang luas ya. Betul. Bidang yang bagi saya selagi ada lautan, selagi Betul. itulah kita diperlukan. Sebab lautan ni sangat luas ya. Belum luas. lagi di tak ada lagi lah laut kita kering. So selagi ada laut, selagi ada kapal, selagi itulah kita diperlukan. Okay. So saya nak ingatkan lagi sekali kepada para penonton di luar sana yang belum follow lagi Facebook kami, Instagram dan TikTok, bolehlah follow sekarang Sekarang. Follow sekarang. Jangan lambat-lambat. Follow sekarang. Mungkin Betul. anda juga akan berada di sini nanti kan. Mungkin jadi pensyarah dekat sini ke sana InsyaAllah dan boleh. buat perubahan. Mobilisasi untuk negara kita. InsyaAllah. Okay. Okey, Afifi, ada apa-apa lagi info? Lebih info Kita ada beberapa minit lagi. Okey, sedikit daripada saya. Apa yang saya katakan, saya, Ainin dan mahasiswa di luar sana yang menonton, kita ada satu kuasa ataupun mobilisasi perubahan. Betul. Dan kita perlu lakukan itu sekarang. Kita kena sedar apakah peranan kita. Peranan kita bukan sekadar masuk ke universiti, dapatkan grade akademik yang baik, dapat pekerjaan yang baik sahaja, tapi untuk mengubah masyarakat dan melakar negara pada masa depan mengikut versi kita sendiri. Betul. Dan pada hari ini boleh saya katakan dekad ini adalah dekad kita. Dekad ini adalah dekad anda dan dekad ini adalah dekad belia. Jadi ayo belia lakar negara. Betul. Follow kami. Follow kami di Unikl Mimet. Okey, ayo sertai kami. Alright. Okey. Sebelum kita akhiri session konti sembang konti bersama Afifi hari ini, apa lagi yang nak diperkatakan apa tu? Mungkin boleh follow lah kot. Boleh follow je. Okey. Follow je kami di Telegram, di Instagram, TikTok, Facebook, Twitter dan YouTube Universiti Kuala Lumpur Mimet Universiti Kuala Lumpur Mimet untuk melihat update-update daripada Universiti Kuala Lumpur, intake-intake yang akan datang. Dan jangan risau, bila anda masuk ke Unikl Mimet anda akan rasa pengalaman yang luar biasa lah, yang saya dah alami selama 7 tahun kat sini dan anda tak akan menyesal. InsyaAllah. Saya yakin dan percaya. Kalau saya tipu, cari saya. Saya harap saya tak menyesal lah. Saya harap tak menyesal lah. Kita bagi medium untuk dekat sini. Harapnya tak menyesal lah. So kepada di luar sana, jangan risau, masuk Unikl Mimet. Sebab dalam bidang maritim ni bidang yang sangat-sangat luas, di mana kita nak melahirkan profesional yang profesional lah dalam bidang maritim. Mahasiswa holistik. Yes, mahasiswa holistik dalam bidang maritim. Betul. Kita perlukan sebab kita satu hari tu kita pernah jadi kuasa ASEAN. Betul. Okey, Ustaz, kita nak lahirkan lagi macam tu. Kepada para wanita yang di luar sana, muda lah yang pelajar yang sebaya saya baru umur 19 tahun je. Yes. Dah menceburi bidang ni. Okey. Kepada perempuan di luar sana, bolehlah turut join bahagian maritim ni sebab perempuan kurang dalam bidang sangat-sangat maritim kurang. ni sangat kurang. Okay. Kita lah sebagai perempuan yang patut apa orang kata, menaikkan nama wanita. Jadi catalyst lah. Betul. Menaikkan Woman nama. empowerment. Itu yang kita nak tu. Macam itu je kot. Okey, so itu saja daripada kami. Betul. Jumpa anda dalam slot akan datang dalam Sembang Konti. #We are Unikl. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Jumpa anda. Est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1, 0. Unikl